makmum mendahului imam pada melakukan sesuatu rukun itu wajib. Bila tu? Ni kita baca malam ni. Kadang-kadang kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wajib bagi makmum mendahului imam, iaitu bilakah keadaan wajib makmum mendahului imam? Iaitu seperti masalah apabila imam duduk bukan pada tempatnya. Bukan tempat untuk imam duduk, tapi imam duduk. Contoh, seperti ia duduk pada rakaat yang pertama atau rakaat yang ketiga. Rakaat pertama mana ada tahiyat? Tahiyat pada rakaat yang kedua. Pada rakaat yang keempat, bagi sembahyang yang 4 rakaat. Kedua dan ketiga bagi solat maghrib. Jadi imam duduk pada rakaat pertama ataupun pada rakaat yang ketiga. Bila imam duduk bukan pada tempat yang sepatutnya imam duduk, maka apa yang wajib makmum lakukan? Maka kata pengarang, wajiblah makmum mendahului imam, iaitu terus berdiri dan menunggu imam dalam keadaan berdiri. Qiyam untuk rakaat kedua itu adalah rukun. Qiyam daripada sujud yang kedua rakaat pertama, imam bangun daripada sujud rakaat pertama, dia duduk tahiyat awal. Maka makmum bangun daripada sujud yang kedua rakaat pertama, dia tak boleh duduk tahiyat awal, dia kena terus berdiri. Qiyam untuk rakaat yang kedua. Jadi berdiri untuk rakaat kedua itu adalah rukun. Jadi makmum wajib melakukannya lebih dahulu daripada imam. Sebab sekarang ni imam mungkin dia dalam keadaan lupa, dia duduk sangka itu dah rakaat yang kedua. Maka dia duduk. Makmum sedar ini bukan rakaat kedua, ini baru rakaat pertama. Maka dia wajib makmum mendahului imam pada qiyam untuk rakaat yang kedua. Tunggu imam dalam keadaan qiyam pada rakaat yang kedua. Dan jika ia makmum duduk serta imam, nescaya batallah sembahyangnya. Kalau makmum sedar ini adalah rakaat pertama, tidak ada pada rakaat pertama lepas sujud yang kedua duduk tahiyat. Tapi bila dia tengok imam dia duduk tahiyat, dia pun duduk juga tahiyat kerana ikut imam. Batal sembahyang makmum, sebab makmum duduk dalam keadaan sedar, dalam keadaan ingat, dalam keadaan tahu. Tak boleh duduk. Untuk tahiyat pada rakaat yang pertama. Adapun imam dibuat dalam keadaan tak sedar, dalam keadaan lupa, maka tak batal. Kalau makmum buat dalam keadaan tahu, dalam keadaan sengaja, batal sembahyang makmum. Baik, sekarang ni makmum dalam keadaan qiyam, imam dalam keadaan julus, dalam keadaan duduk tahiyat awal. Pada rakaat pertama, apa yang perlu makmum buat selain daripada qiyam? Dan disunatkan bagi makmum bahawa bertasbih, yakni membaca tasbih. Tujuannya untuk menyedarkan imam supaya ia, iaitu imam, qiyam, yakni berdiri. Bila makmum qiyam, makmum disunatkan bertasbih subhanallah. Jadi bila imam dengar makmum sebut subhanallah, dia akan cek kat mana kesilapan dia. Dia akan sedar, oh, sebenarnya ini bukan masanya untuk tahiyat awal. Maka imam akan terus bangun. Baik, kalau kita tengok dekat nota kaki kat bawah tu ditulis membaca subhanallah dengan qasad zikir pada tiap-tiap kali tasbih. Setiap kali kita ucap tasbih untuk mengingatkan imam. Jadi tasbih kita itu tidak boleh semata-mata niat kita untuk ingatkan imam. Kita kena niat zikir. Kena niat apa? Kena niat zikir. Ucap subhanallah, niatnya apa? Niat zikir. Setiap kali kita ucap subhanallah, niat kita adalah zikir. Qasad kita adalah zikir.
Ucap subhanallah itu adalah cara untuk makmum ingatkan imam. Makmum yang macam mana? Makmum yang lelaki. Kerana dalam sembahyang jemaah ni ada makmum di kalangan lelaki, ada makmum di kalangan wanita. Jadi boleh tegur imam ni bukan hanya lelaki, perempuan pun boleh tegur, wanita pun boleh tegur. Untuk lelaki cara tegur dia adalah ucap subhanallah, tapi kena ingat subhanallah itu diqasadkan fikiran. Untuk wanita caranya adalah disunatkan tepukkan tapak tangan kanan atas belakang tangan yang kiri. Kan? Gitu. Jadi bila imam dengar tepukan, dia akan cek kesilapan dia di mana, dia akan perbetulkan. Tepukan hendaklah sekali atau 2 kali, jangan berturut-turut. Turut-turut sebab apa? Dan jika berturut-turut 3 kali, batal sembahyangnya. Ini anggota yang besar. Anggota besar dia tidak boleh lakukan 3 kali berturut-turut. Anggota kecil macam gerakan jari tak ada masalah, boleh. Berkali-kali tak membatalkan solat. Tapi anggota yang besar, tangan ni, dia tidak boleh berturut-turut 3 kali. Paling banyak 2 kali je. Baik. Baik, bagi makmum tadi, bila dia sedar imam buat kesalahan, imam duduk tahiyat awal pada rakaat pertama, makmum wajib dia qiyam untuk rakaat kedua. Ada pilihan untuk makmum. Apa pilihan dia? Pilihan dia sama ada dia tunggu imam dalam keadaan qiyam pada rakaat kedua dan dia tegur dengan cara ucap subhanallah. Boleh juga pilihan yang kedua, dia mufaraqah daripada imam. Niat putuskan iqtidak dia ataupun ikutan dia, ataupun niat dia memutuskan menjadikan imam tersebut sebagai imam dia. Itu ada 2 pilihan. Sama ada dia tunggu imam tak akan berdiri, dia masih lagi kekal menjadi makmum, ataupun dia tidak lagi menjadikan imam itu sebagai imam dia. Dia putuskan ikutan, dia sempurnakan solat dia secara sendiri. Itu 2 pilihan yang ada untuk makmum. Tapi yang afdalnya dia tak putuskan ikutan lah. Dia menunggu imam dalam keadaan dia berdiri, dan dia ingatkan imam dengan tasbih. Habis masalah yang ke-24. Sebelum masuk masalah yang ke-25, dalam kitab syarah Al-Qaulul Tam ni ada sedikit faedah tambahan yang ditulis, iaitu untuk takbiratul ihram boleh satu orang itu melafazkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh juga seseorang itu melafazkan takbir dengan Allahul Akbar. Pada akbar tu sama ada tidak ada alif lam, Allahu Akbar, ataupun ada alif lam, Allahul Akbar. Sama ada Allahu Akbar
ataupun Allahul Akbar, ra hendaklah dimatikan. Bukan Allahu Akbar. Akbaru tu ra diharkatkan dengan harkat hadapan. Dalam dua keadaan, sama ada Allahu Akbar ataupun Allahul Akbar, ra tu hendaklah dijazamkan, iaitu dimatikan, dibariskan dengan baris mati. Allahu Akbar, Allahul Akbar. Kenapa? Ra itu perlu dijazamkan ataupun dimatikan harkatnya, kerana sabit dalam hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi bersabda, solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Ini Nabi SAW solat dan lafaz takbirnya adalah dengan jazam. Yang diriwayatkan daripada Nabi kepada kita, lafaz takbir Nabi semuanya jazam. Semuanya ra-nya diharkatkan dengan harkat sukun ataupun mati. Allahu Akbar. Baik, itulah dia sedikit faedah tambahan. Berikutnya, masalah yang ke-25. Kata pengarang, makmum yang masbuk, sebelum ia menghabiskan membaca Fatihah, imam tunduk rukuk. Apabila imam selesai membaca Fatihah dan rukuk ia, sebelum sempurna makmum yang masbuk menghabiskan Fatihah, maka wajiblah makmum itu memutuskan, yakni berhentikan bacaan Fatihahnya dan terus rukuk apabila imam rukuk. Makmum yang masbuk ni makmum yang dia qiyam bersama imam, dan kadar yang dia dapat semasa qiyam bersama imam tu tak cukup untuk baca surah Fatihah dengan sempurna. Maka dia dipanggil makmum yang masbuk. Berapa minit masa yang diperlukan untuk baca surah Fatihah? Tak sampai seminit. Kalau kita duduk sendiri, kita set masa baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, mungkin dalam 40 second ataupun 45 second. Jadi kalaulah satu orang makmum dia dapat kadar masa 45 detik berdiri bersama dengan imam, berarti dia dapat kadar masa yang cukup untuk baca surah Fatihah, maka dia adalah makmum yang muwafiq. Adapun dia tak dapat kadar masa 40 ataupun 45 detik, berarti dia ni adalah makmum yang masbuk. Jadi makmum yang masbuk ni bila imam merukuk, maka walaupun Fatihah dia tak sempurna lagi, hendaklah dia berhentikan daripada membaca Fatihah dan rukuk bersama imam. Hukum dia rukuk bersama imam adalah wajib. Baik. Kata pengarang lagi, dan masalah ini disebut masbuk dan atasnya ditanggungkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu imamun fa qiraatul imami lahu qiraatun. Artinya barang siapa sembahyang berimam, maka bacaan imam itu adalah bacaannya. Bila dia masbuk, imam rukuk, wajib dia berhentikan bacaan Fatihahnya, tak perlu dia sempurnakan, dan dia rukuk bersama imam. Wajib. Apa dalilnya? Dalilnya hadis ni. Man kana lahu imamun, barang siapa yang sembahyang berimam, maksudnya sembahyang berjamaah, maka bacaan imam itu adalah bacaan dia. Maknanya bacaan dia ditanggung oleh imam. Imam tanggung bacaan Fatihah dia. Tak perlu dia sempurnakan Fatihah.
Baik. Habis macam mana pula dengan ayat ada lagi hadis yang lain yang menjadi dalil bila dia masbuk imam rukuk tak wajib dia sempurnakan Fatihah, bahkan yang wajib adalah dia rukuk bersama imam. Dalil lain apa dia? Dalil lain adalah hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam Hafiz Ibnu Hibban. Hadis marfu'. La'allakum taqra'una khalfa imamikum. Qulna na'am. Qala la taf'aluhu illa bi Fatihatil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Nabi jadi imam. Sahabat adalah makmumnya. Lepas selesai solat, Nabi kata, barangkali kamu juga turut membaca di belakang imam kamu. Barangkali kamu, wahai sahabat-sahabat aku, wahai makmum-makmum aku, turut membaca di belakang imam kamu, di belakang aku, semasa dalam solat. Sahabat kata, ya, kami turut baca. Lalu Nabi kata, jangan baca. Kecuali yang boleh baca hanya surah Fatihah. Maknanya yang makmum wajib baca dan tak ditanggung oleh imam adalah surah Fatihah. Setiap orang yang solat, sama ada dia imam, makmum ataupun sembahyang sendiri, wajib dia baca surah Fatihah, dan Fatihah dia tak ditanggung oleh imam kalau dia adalah makmum yang muafiq. Dia adalah makmum yang muafiq. Tapi kalau dia makmum yang masbuk, maka baki bacaan surah Fatihahnya kalau dia dah baca separuh, ataupun kalau dia tak sempat baca, dia takbir dia terus imam rukuk, keseluruhan surah Fatihahnya ditanggung oleh imam. Nabi kata jangan baca apa-apa surah kecuali surah Fatihah, kerana tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca surah Fatihah. Ini antara lain dalil yang dijadikan oleh ulama dalam mazhab Syafi'i tentang apa? Wajibnya baca surah Fatihah atas setiap orang yang solat, termasuklah makmum. Dan untuk makmum yang masbuk, bacaannya ditanggung oleh imam kalau dia tak dapat baca surah Fatihah ataupun Fatihah dia tidak sempurna. Bukan hanya Fatihah, bahkan bacaan yang lain juga imam tanggung. Macam mana pula ayat yang Allah Ta'ala bagi tahu idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ayat ini seolah-olah melarang makmum membaca. Termasuklah larangan yang tersebut adalah baca surah Fatihah. Wa idza quri'al Qur'an, bila Quran dibacakan, fastami'u, hendaklah kamu tuntut dengar, wa ansitu, dan senyap. Quran dibaca dalam solat ataupun di luar solat. Larangan ini termasuk. Hendaklah kamu fastami'u, dengar, bagi tumpuan. Wa ansitu, senyap. Senyap ini jangan kamu bercakap, jangan kamu membaca. Dengar. Maka kata ulama, ayat ini sifat dia adalah umum. Keumuman ayat ini telah takhsiskan dengan hadis ini. Dengan hadis ini. Hadis ini telah mentakhsiskan umumnya ayat ini. Maksudnya bila Quran dibacakan, maka hendaklah kamu memberi perhatian kepada bacaan Al-Quran tersebut, dan hendaklah kamu diam kecuali untuk membaca surah Fatihah dalam solat. Baik.
Bagi makmum yang masbuk ada dua hal, yakni keadaan, kata pengarang. Hal yang pertama, makmum yang tidak ada masa langsung untuk membaca Fatihah di dalam qiyamnya. Macam mana tu? Tak ada langsung peluang untuk baca surah Fatihah semasa dia qiyam dalam solat. Seperti bertakbiratul ihram ia makmum, maka imam terus rukuk. Atau bertakbiratul ihram ia makmum pada ketika imam sedang rukuk, dia sampai kat saf, dia pun takbir Allahu Akbar. Lepas dia takbir, imam pun rukuk. Maka tak perlu dia baca surah Fatihah, maka hendaklah dia terus rukuk. Ataupun dia sampai kat saf, imam dah rukuk, imam masih dalam keadaan rukuk, maka dia pun takbir Allahu Akbar, kemudian dia rukuk. Ini contoh makmum yang tidak ada masa langsung untuk membaca surah Fatihah di dalam qiyam. Tak ada masa. Sebab apa? Pada masa tu imam dah rukuk. Baik. Dan pada hal ini, dalam keadaan ini, tidaklah ia perlu membaca Fatihah sebagaimana saya bagi tahu tadi. Bahkan wajib ia terus mengikuti imam di dalam rukuk. Tidak ada khilaf pada hal ini. Halat yang pertama, keadaan makmum yang pertama ini, tidak ada sebarang khilaf di kalangan ulama, iaitu yang perlu dibuat oleh makmum ketika itu adalah rukuk bersama imam, tinggalkan membaca surah Fatihah. Baik, itu halat yang pertama. Halat ataupun keadaan yang kedua, makmum yang ada sedikit masa untuk membaca Fatihah di dalam qiyamnya. Dia masuk dalam solat berjemaah, dia takbir, dia sempat baca sebahagian daripada surah Fatihah, ataupun dia mendapat masa untuk baca sebahagian daripada surah Fatihah. Dan pada hal ini disunatkan baginya ia memulakan membaca Fatihah bila dia dapat masa untuk membaca surah Fatihah dalam qiyamnya, maka hendaklah dia mula baca surah Fatihah. Dan apabila imamnya rukuk, maka wajiblah atasnya memutuskan, yakni berhentikan bacaan Fatihahnya dan terus rukuk bersama imamnya. Dan jika ia tidak rukuk kerana menghabiskan Fatihahnya, dia makmum yang masbuk, dia tak dapat masa yang cukup untuk baca Fatihah dengan sempurna. Sepatutnya bila imam rukuk, dia kena rukuk, tapi dia tak mau rukuk, dia nak terus sempurnakan Fatihah dia. Bila tu dia terus kekal keadaan qiyam untuk sempurnakan Fatihah dia, sampai bila dia terus diam tu? Hingga imam bangkit daripada rukuknya, dia terus diam sampai imam bangun daripada rukuk tidak. Maka apa berlaku dengan sembahyang makmum tadi? Nescaya batallah sembahyangnya. Sembahyang makmum tadi jadi apa? Batal ini mengikut satu pendapat. Maknanya dalam masalah ni ada khilaf di kalangan ulama. Setengahnya mengatakan kalaulah dia terus qiyam untuk sempurnakan Fatihah, padahal dia makmum yang masbuk, sehingga imam i'tidal, sembahyang dibatal. Pendapat yang kedua, pendapat yang mu'tamad. Jika ia, yakni makmum, menyalahi imamnya, patutnya dia rukuk bersama imam sebab dia makmum yang masbuk, tapi dia tak rukuk, dia terus qiyam, maka perbuatannya itu apa? Maka makruh hukumnya. Dia menyempurnakan Fatihah itu, tak rukuk bersama imam adalah makruh. Dan luput ia rakaat itu. Bila imam dah i'tidal, dia masih lagi qiyam. Imam dah i'tidal, dia masih qiyam, rakaat itu dia tak dapat. Rakaat itu dia tak dapat. Sembahyang dia batal tak? Sembahyang dia tak batal. Dan tidak batal sembahyangnya, melainkan apabila imam mendahuluinya dua rukun fi'li dengan sempurna. Maksudnya
Imam sekarang i'tidal. Bila imam turun sujud, dah berapa rukun imam mendahului dia? Satu rukuk, yang kedua i'tidal, sekarang dah nak pergi pada sujud, dua rukun. Bila dua rukun imam dah mendahuluinya, dia masih qiyam lagi, tak rukuk, maka sembahyang makmum ini batal. Okay? Selama imam belum turun rukuk, tak batal lagi. Hukum dia sekadar makruh je. Tapi bila imam dah turun sujud, dia masih lagi qiyam, tak rukuk, sembahyang dia batal. Sebab imam dah mendahului dia dua rukun. Baik. Kita tengok kat syarah pula apa dia kata. Baik. Dalam kitab syarah, pengarang menyebut apabila imam rukuk sebelum makmum menyempurnakan Fatihah. Sebelum menyempurnakan Fatihah, maknanya makmum dah baca Fatihah tapi tak sempurna lagi, baru separuh. Ataupun imam rukuk sebelum makmum baca Fatihah, makmum tak sempat lagi, tak mula lagi, tak start lagi baca surah Fatihah, imam dah rukuk. Kenapa? Makmum tak sempat baca surah Fatihah lagi, ataupun tak sempat nak sempurnakan bacaan Fatihah. Kenapa? Alasannya kerana bacaan imam cepat, bacaan makmum lambat. Satu, imam bacaannya cepat, makmum bacaannya lambat. Ataupun makmum syak tentang qiraah Fatihah. Bila imam rukuk, aku dah baca surah Fatihah ke belum? Pernah tak berlaku? Imam bacaan dia sedap sangat, kita dengar layan kan. Terus imam Allahu Akbar, dah baca Fatihah belum? Imam syak makmum syak, dah baca Fatihah atau belum? Dia syak lepas imam rukuk tentang qiraah Fatihah dia. Ataupun bila imam rukuk, makmum memang yakin dia belum lagi baca surah Fatihah. Melayan bacaan imam yang sedap tu, imam rukuk. Allah. Bila imam rukuk dia kata, macam mana ni? Aku tak baca lagi Fatihah, imam dah rukuk. Ataupun imam rukuk, makmum tak sempat baca surah Fatihah. Sebab apa? Sebab bila dia masuk saja solat, dia sibuk baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, 20 detik juga tu. Kemudian dah habis baca doa iftitah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, 1 detik, ataupun 2 detik. Kemudian baru dia start baca surah Fatihah. Jadi tak sempat sempurna lagi surah Fatihah, imam dah rukuk. Tak sempat tu sebab apa? Sebab dia telah ambil masa Fatihah tadi untuk baca doa iftitah dan juga baca ta'awuz. Baik. Dalam masalah ni ada khilaf di kalangan ulama dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang pertama ni pendapat ramai. Uzira fit takhalluf li qiraatihi al-Fatihah. Pendapat pertama mengatakan makmum yang macam ni keadaan dia ni diberi keunduran untuk tertinggal daripada imam semata-mata untuk menyempurnakan ataupun untuk menyempurnakan bacaan Fatihah. Dia boleh terus berdiri untuk baca surah Fatihah. Kalau tak baca lagi, kalau dah baca separuh, sempurnakan bacaan Fatihah. Dia ma'dzur. Bila dia ma'dzur, untuk sempurnakan Fatihah tu dia boleh tertinggal daripada imam berapa rukun? 3 rukun panjang. Kalau masuk rukun pendek, 5 rukun. Maknanya imam rukuk 1 rukun, i'tidal rukun yang kedua, sujud yang pertama rukun ketiga, bangun daripada sujud yang pertama rukun yang keempat, sujud yang kedua
Itu rukun yang ke sebelum imam bangun daripada sujud yang kedua. Panjang. Itu kadar masa yang diberi untuk makmum baca surah Fatihah ataupun sempurnakan surah Fatihah. Dia ni apakah dipanggil sebagai muqtadi? Muqtadi maksudnya makmum yang mengikuti imam. Ya. Dia dinamakan makmum yang muqtadi, tetapi bukan hissan, sebaliknya hukmiyatan. Dia qudwah ni dia ada dua, satu hissi, satu hukmi. Hissi ni maknanya bila imam rukuk, makmum berrukuk. Ini makmum yang qudwahnya hissi. Imam i'tidal, makmum i'tidal. Satu lagi, qudwah ni daripada sudut hukmi. Hissi tidak, makmum qiyam, imam rukuk. Imam dah rukuk, makmum masih lagi qiyam sebab nak sempurnakan Fatihah. Imam i'tidal, makmum masih lagi qiyam sebab nak sempurnakan Fatihah. Jadi dari sudut zahirnya makmum tak ikut imam, tapi segi hukum dia ikut imam. Ini dipanggil qudwah hukmiyah. Segi hukum dia adalah makmum yang muqtadi imam, walaupun pada segi zahirnya tidak. Dia benarkan untuk takhalluf semata-mata untuk menyempurnakan bacaan Fatihah. Ini pendapat yang ramai. Bila dia dah sempurnakan bacaan Fatihah, wajib atasnya yas'a ala tartibi nafsihi ma lam yasdaqhu al-imam bi thalath. Okey. Bila dia dah sempurnakan Fatihah, dia kena ikutlah aturan solat dia. Maksudnya lepas sempurna baca surah Fatihah, dia kena rukuk, i'tidal, kemudian sujud yang pertama. Dia ikut aturan solatnya sendiri. Dia perlu ikut aturan solatnya sendiri itu selama mana imam masih lagi dalam rakaat tersebut. Tapi kalaulah imam dah mula masuk pada rakaat yang berikut, kalau dia masih lagi belum rukuk, masih qiyam lagi, imam dah bangun untuk rakaat kedua, dia masih qiyam nak sempurnakan Fatihah, maka makmum ni dia perlu buat salah satu daripada dua pilihan. Bila imam bangun untuk rakaat yang kedua daripada sujud yang kedua pada rakaat pertama, imam bangun saja Allah, ataupun kalau pada rakaat yang kedua imam bangun daripada sujud yang kedua untuk duduk tasyahud awal. Ini pada ketika itu makmum yang masih qiyam untuk sempurnakan Fatihah ni perlu buat salah satu daripada dua pilihan. Sama ada dia terus ikut aturan solat dia, tapi dengan syarat sebelum dia lakukan aturan solat dia tu, dia kena niat mufaraqah daripada imam. Dia bukan lagi menjadi makmum kepada imam, bahkan dia solat sendiri. Ataupun dia terus ikut rukun yang sedang imam lakukan sekarang. Apa? Rakaat yang kedua. Maknanya dia tak perlu turun rukuk, dia terus qiyam, tunggu imam dalam keadaan berdiri. Imam sekarang ni tengah bangun daripada sujud yang kedua untuk rakaat yang kedua. Imam tengah bangun, dia tak perlu turun rukuk, dia terus berdiri, tunggu imam dalam keadaan qiyam. Maknanya dia ikut imam pada rakaat yang kedua. Dan rakaat kedua imam adalah rakaat pertama bagi dia. Dia telah luput satu rakaat. Nanti bila imam bagi salam, dia kena tambah lagi satu rakaat. Baik. Itu salah satu daripada dua perkara yang perlu dilakukan oleh makmum. Baik. Katalah makmum dia qiyam.
Untuk sempurnakan Fatihah, imam dah rukuk, kemudian imam i'tidal. Imam sujud. Yang pertama, imam duduk antara dua sujud. Kemudian baru dia habis baca surah Fatihah. Imam sedang duduk antara dua sujud. Dia pun rukuk. Imam sujud yang kedua. Dia pun i'tidal. Imam bangun untuk rakaat kedua, dia turun sujud. Okey, dia turun sujud. Dia kena ikut aturan solat dia sendiri. Dia masih lagi makmum yang muqtadi. Tak perlu niat mufaraqah. Terus. Katalah dia bangun untuk rakaat yang kedua tu, melainkan imam turun rukuk. Dia bangun rakaat kedua, Allahu Akbar. Imam pun Allahu Akbar rukuk. Macam mana dia nak buat tu? Maka pada ketika itu dia terus turun rukuk. Dia qiyam kejap, tumaninah, kemudian dia terus rukuk ikut imam pada rukuk. Maka dia jadi makmum yang masbuk. Tak perlulah dia sempurnakan ataupun baca surah Fatihah, kerana bacaan Fatihahnya ditanggung oleh imam. Jadi di sini kita fahamlah, masbuk ini bukan hanya pada rakaat pertama. Dia boleh jadi pada rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Bila mana daripada qiyamnya makmum dengan rukuknya imam tu, makmum tak dapat kadar yang cukup untuk sempurnakan Fatihah. Yang saya sebut tadi lebih kurang masanya 40 ataupun 45 detik, second. Masa yang diperlukan untuk baca surah Fatihah. Kalaulah makmum dapat kadar tu, maknanya dia muafiq. Tapi kalau tak dapat kadar tu, maknanya dia masbuk. Baik. Tadi dibagi tahu imam rukuk sebelum makmum sempurnakan Fatihah. Keadaan imam macam mana? Bacaannya cepat. Keadaan makmum macam mana? Bacaannya lambat. Okey, itu hukum dia tadi. Makmum tadi boleh tertinggal daripada imam semata-mata untuk sempurnakan Fatihah selama mana imam masih berada pada rakaat yang sama. Tapi kalaulah makmum ni dia punya bacaan lambat, tapi lambat tu bukanlah semula jadi. Ada setengah orang dia memang susah nak sebut satu-satu huruf. Susah sangat. Itu satu bab. Yang ini pula dia boleh sebut, dia boleh baca Fatihah dengan cepat. Dia boleh juga baca Fatihah dengan sederhana. Dia boleh baca Fatihah dengan lambat. Dia boleh, dia ada kemahiran, kebolehan. Nak cepat, nak speed boleh. Nak baca lambat pun boleh. Imam bacaan cepat, makmum ni dia baca secara tertil. Baca secara tertil. Warattilil Quran tartila, kan Allah kita bacalah Quran dengan tertil. Dia baca tertil. Imam baca cepat. Imam rukuk, makmum tak habis lagi surah Fatihah. Maka makmum yang macam ini, walaupun dia boleh baca cepat, dan kalau dia baca cepat, insya-Allah dia boleh rukuk bersama dengan imam. Dia boleh rukuk bersama imam. Tapi oleh kerana dia baca tertib, imam rukuk tu dia tak sempat sempurnakan Fatihah. Dia juga termasuk dalam kategori makmum yang ma'dzur. Maknanya dia boleh takhalluf, boleh tertinggal daripada imam beberapa rukun untuk sempurnakan Fatihah. Bukan hanya makmum yang bacaan dia memang semula jadi lambat, tak boleh nak cepat langsung. Bukan itu saja. Bahkan makmum yang bacaan dia tertil, kalau dia nak cepat pun boleh, tapi dibaca pada masa tu dengan tertil. Dengan sebab tertil tu dia tertinggal daripada imam, dia bila tertinggal tetap hukumnya sama macam makmum yang lambat bacaannya, iaitu dia boleh takhalluf daripada imam untuk sempurnakan bacaan Fatihahnya. InsyaAllah. Baik, banyak lagi penerangan di sini, tak apalah. Oleh kerana dah isyak, kita akan sambung bakinya di kuliah yang akan datang. Apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang tak baik itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Mohon ampun dan maaf. Kita
sudahi majlis kita pada malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.